Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Aziz, saya bersama rakan pembelajar saya ingin review satu sampel dokumen yang tajuk Regulatory National Outdoor Recreational Strategy. Jadi kami ingin sudah berbincang mengenai dokumen ini, di mana kami sebelah sore ingin memberikan rating sebanyak 8/10 kepada dokumen ini disebabkan item-item dan detail yang terdapat dalam dokumen tersebut, di mana dia ada menggunakan strategi yang jelas dan menggunakan konten yang berkait rapat dengan master plan yang kami belajar. Jadi kami akan menceritakan lebih detail terhadap setiap strategi di setiap kawasan. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan utama saya untuk ceritakan review sampel dokumen yang utama. Berdasarkan tajuk 3.1 Northern Island Outdoor Recreation Strategy, secara keseluruhannya, strategi ini sangat terperinci dan amat matang dengan memanfaatkan isu-isu semasa dan memandang pelbagai aspek, contohnya sosial dan ekonomi negara. Saya mendapati strategi ini menggunakan ciri master plan yang baik, antaranya ialah survei dan demand. Contohnya, mereka menggunakan data-data yang updated sebagai panduan mereka untuk menjalankan misi mereka, lalu mereka dapat mengetahui apakah demand atau permintaan yang diperlukan oleh pengguna rekreasi di negara mereka. Seterusnya, mereka juga berkolaborasi dengan menjalankan kerjasama dengan agensi-agensi utama yang mahir dalam menguruskan outdoor recreation planning, termasuk juga mereka melibatkan kerajaan dalam membantu menjayakannya. Okey, saya akan teruskan dengan 3.2 di mana strategi dilakukan di long list. Okey, yang pertama, diorang melakukan partnership bersama Snowdon yang aktif dan mereka telah mengumpulkan 6 objektif, tetapi saya tertarik dengan satu objektif yang utama, iaitu mereka nak jadikan outdoor and tourism ni sebagai tarikan utama dan key feature dalam long list itu sendiri. Okay, so mereka telah gunakan 3 approach. Yang pertama adalah value and statement leads, di mana mereka melibatkan government, so ada polisi yang terbabit. Yang kedua, mereka menggunakan approach scoping, di mana mereka telah kumpulkan reports, impacts yang berkaitan mengenai facilities dan kesihatan dan sebagainya lagi. Yang ketiga, analysis approach, di mana mereka memberi dan kumpulkan proposal daripada consultant, communities dan volunteers. So, walaupun ada kekurangan dan cabaran, MP ini masih berjaya dilakukan kerana mereka telah merancang master plan yang hampir lengkap, walaupun ada sedikit kekurangan, tetapi dia masih berjaya. So, itu sahaja daripada saya. Tajuk yang saya akan bincangkan ialah Plan 3.3, iaitu New Zealand National Outdoor Recreation Plan. Daripada apa yang saya lihat, plan yang dijalankan ada menyentuh kriteria yang digunakan dalam penyediaan master plan. Antaranya adalah preparation of plan. Mereka menggunakan kaedah kolaborasi, iaitu collaboration di dalam dokumen ini. Pihak in-house berkolaborasi bersama consulting firm. Selain itu, mereka juga menggunakan kaedah scoping, iaitu kaedah di mana planners bersama beberapa agensi bersama-sama bergabung untuk menentukan apa yang perlu dimasukkan di dalam plan. Seterusnya, saya akan membuat review tentang 3.4, iaitu A More Active Scotland, Building a Legacy from the Commonwealth Games. Master plan ini telah melibatkan Menteri Permainan dan Sukan Commonwealth. Terdapat 2 objektif di dalam master plan ini, iaitu yang pertama adalah untuk menangani cabaran ketidakaktifan fizikal masyarakat dengan membina legasi sukan Commonwealth, dan yang kedua adalah untuk mencapai visi supaya masyarakat Scotland lebih aktif dan kekal sihat. Terdapat 3 pendekatan di dalam master plan ini. Yang pertama adalah akta dan polisi kerajaan, di mana strategi di dalam master plan adalah sejajar dengan The Toronto Charter, di mana salah satu elemen adalah berkaitan dengan penglibatan kerajaan. Yang kedua adalah scoping, kerana pengumpulan analisis adalah berdasarkan faktor-faktor sosial, fasiliti dan program rekreasi dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah content dan content analysis approach, dengan membuat analisis berkaitan dengan public input. Justru itu, master plan ini berjaya diterbitkan, namun ia masih terlalu awal untuk mengakses kejayaannya. Berdasarkan tajuk 3.5 Visit Island Tourism Strategy, mereka telah menceritakan secara terperinci bermula dari negara mereka yang tidak mempunyai lembaga khusus sehingga mereka mempunyai lembaga sendiri yang menguruskan hal-hal berkaitan pelancongan.
Ciri-ciri master plan terbaik yang mereka gunakan adalah survey dan inventory. Hal ini mereka telah membuat kajian bertahun-tahun apakah projek atau pembangunan yang patut untuk dijalankan dengan memanfaatkan kelebihan yang terdapat di negara mereka. Sehingga kini objektif mereka telah pun tercapai dan negara mereka telah menghasilkan pendapatan yang agak tinggi dalam sektor pelancongan. Review yang seterusnya adalah strategi dan plan tindakan rekreasi untuk taman negara daerah Puncak 2010 menjadi 20 iaitu selama 10 tahun. Objektifnya ialah menjelang 2011 semua orang terutamanya mereka dari komuniti yang kurang menisbai kanak-kanak dan orang muda dan orang tua bersedia lulukan di taman negara dan berpeluang untuk mengambil bahagian dalam aktiviti rekreasi dan meningkatkan kualiti hidup mereka. Approach yang mereka gunakan yang pertama ialah scoping, yang mana proses pengundian yang luas berlaku dengan pelbagai pemegang kepentingan dan rakan kongsi yang diadakan pada tahun 2008. Ia buat untuk memikirkan peluang dan konsultasi yang ada untuk latihan pengumpulan data yang besar. Yang kedua ialah content approach analysis, di mana pada bulan September 2019 draft strategi rekreasi disiarkan di laman web National Park tersebut dengan tu meminta pandangan daripada masyarakat tempatan mengenai terutama dan banyak komen yang berbeza yang digunakan dalam strategi terakhir mereka 1 tahun kemudian. Faktor kejayaan mereka iaitu pendekatan perkongsian luas disebabkan komitmen yang tinggi antara setiap sektor yang mereka ada. Yang kedua ialah tujuan, hasil dan strategi yang amat jelas ditunjukkan. Dan yang terakhir sekali adalah rancangan penyampaian terperinci dengan sasaran yang tepat, padat dan diukur dan jadual waktu yang amat jelas. Seterusnya saya akan membacakan tajuk 3.7 iaitu Portland Parks and Recreation Strategic Plan 2012 to 2015. Daripada apa yang saya lihat dari dokumen ini, penyediaan master plan ini tidak berapa terperinci, namun masih menyentuh kriteria yang diperlukan dalam penyediaan master plan. Dalam master plan mereka menekankan proses planning dengan adanya Key Reserve Area iaitu KRA. Dalam KRA mereka mempunyai 3 main team. KRA 1 mempunyai 3 main team dan juga KRA 2 mempunyai 3 main team. Master plan yang terakhir adalah 3.8 iaitu Forest for People, Access, Recreation and Tourism. Master plan ini merupakan kombinasi antara pemegang-pemegang saham peringkat nasional dan juga kerajaan Scotland. Objektif master plan ini adalah untuk pengurusan akses, rekreasi dan pelancongan yang melibatkan infrastruktur atau apa yang Forestry Commission lakukan untuk mendapatkan keadaan yang baru, untuk memodernkan dan mencapai audiens yang baru. Terdapat 2 pendekatan dalam master plan ini, iaitu yang pertama adalah akta dan polisi kerajaan. Ia menunjukkan bagaimana mereka menguruskan National Forest Estate dalam membantu kerajaan Scotland untuk mencapai objektif sosial, persekitaran dan ekonomi. Yang kedua adalah scoping, di mana analisis yang dikumpulkan adalah berdasarkan faktor-faktor ekonomi. Justru itu, master plan ini agak sukar dicapai, namun kerana contoh-contoh praktikal dan case study yang dilakukan adalah terbaik. Akhir sekali saya nak simpulkan bahawa kesemua NP dari 3.1 hingga 3.8 tetap berjaya walaupun banyak cabaran yang telah dihadapi. Di sini saya nak beri beberapa rekomendasi untuk merancang sebuah master plan. Yang pertama, kena banyakkan partnership dan consultation. Ini adalah untuk mendapatkan lebih banyak sokongan. Yang kedua, style dan format yang lengkap supaya language itu dapat deliver carefully. Yang ketiga, action di dalam MP itu kenalah jelas dan mudah difahami oleh orang yang membaca dan untuk melaksanakannya. Yang keempat, adaptable, di mana perancangan tu kena fleksibel dan boleh adapt dengan perubahan mendatang dalam jangka masa yang panjang. Yang kelima, memanfaatkan kepakaran yang ada. Contohnya, both local and government kenalah bekerjasama untuk melaksanakan master plan tersebut. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.